Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera pada semua murid yang mengambil mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 1. Okey, hari ini saya akan mengajar anda unit 3 untuk bidang pertama pendidikan moral tingkatan 1 KSSM. Okey, sebelum kita mula kelas, okey, video ini I dedicate kepada semua murid yang mengambil mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 1 dan especially untuk murid-murid sekolah saya iaitu SMK Kumon Bukit Nanas. Sila update kehadiran anda di live chat di sebelah kanan saya ini, dan pada murid-murid lain dari sekolah lain, jika anda ada sebarang masalah ataupun persoalan, anda juga boleh nyatakan soalan anda di bahagian komen di bawah. Okey, so jom kita mula kelas pada hari ini. Okey, sebelum kita mula kelas, saya akan share pada anda iaitu apakah notes ataupun nota yang kita akan bincangkan pada hari ini. Alright, okay, sebentar. Alright, okay, this one. Okay guys, this is the unit 3. Okay, ini adalah merupakan unit terakhir bagi bidang pertama. Okay, bagi bidang pertama tingkatan 1 pendidikan moral. Okay, unit 3 ni ialah hidup bermoral. Okay, hidup bermoral pemangkin kesejahteraan. Tajuk ini sangat best. Okay, nama tajuk dia dah seronok dah. Hidup bermoral pemangkin kesejahteraan. Maksudnya apa? Kat sini kita boleh cakap terus apa dia. Orang bermoral memang sejahtera hidup dia. Orang bermoral, sekeliling dia akan bermoral juga. Sekeliling dia juga akan harmoni. Orang yang pilih gaya hidup bermoral, dia akan mudah segala pekerjaan yang dilakukannya. Nampak? So tajuk ini saja I dah elaborate tadi. Okay? So, itulah sebenarnya yang kita nak tahu. Okay, apa yang kita nak belajar, right? So, dalam unit ini, apa yang kita akan belajar? Pertama, kita akan belajar apakah kepentingan mempelajari moral. Penting pelajari moral ni, apa dia? Apa penting dia? Bagaimana cara hidup bermoral dan bagaimana cara hidup orang tak bermoral? Kita kena tahu. Bagaimana nak memanfaatkan mempelajari moral dalam kehidupan? Manfaat dia. Apa yang kita dapat bila kita pilih jalan untuk hidup secara orang yang bermoral? Apa benefit dia? Apa advantage dia? Apa manfaat dia? Apa kebaikan dia yang kita boleh dapat dan juga sekeliling kita akan dapat. Okay, so itu objektif kita ketiga. Dan yang keempat, bagaimana cara mempraktikkan pelakuan moral dalam kehidupan seharian. Okay, so yang keempat ini lebih kepada apa yang perlu kita buat untuk menunjukkan kita ini seorang bermoral dalam kehidupan kita. Contoh, kita pergi sekolah. Nak pergi sekolah, contoh naik bas. Nak naik bas, berebut ke naik bas? Tak, you sepatutnya apa? Orang yang bermoral, dia queue. Dia beratur naik bas secara tertib. Itu cara kita praktikkan orang bermoral. Orang respect kita. Okay? So, kita ada kebaikan. Kita dapat menunjukkan cara bermoral dan seterusnya dia akan mempengaruhi orang lain juga. Orang lain lihat kita dapat menunjukkan cara yang baik, yang bagus, so dia akan menjadi satu influence. Dia akan panggil apa nama tu? Dia akan jadi satu ikutan orang-orang lain. Okay? So itu yang keempat. Objektif kita keempat. So apakah nilai-nilai dia? Okay guys, nilai ni memang banyak sebenarnya, tapi ini antara nilai-nilai yang perlu yang anda tahu. Nilai kat sini ada 6. Okay, so pastikan anda tiada masalah untuk memahami maksud-maksud setiap nilai ini. Okay, so toleransi. Maksud toleransi itu apa? Bertolak ansur. Okay, kejujuran penting. You nak berbuat sesuatu, you mesti ada integrity. You mesti jujur bila melakukan sesuatu. Harga diri. Harga diri maksudnya apa? Tak makan rasuah. Okay, senang cerita itulah. Tak makan rasuah. Okay, so you harga diri you maksudnya ialah you memang orang yang baik, dan bila ada orang cuba untuk ajak anda buat sesuatu yang kurang baik, anda kata no. Itu maksudnya harga diri, maruah diri. Kerjasama maksudnya apa? Saling bantu-membantu antara satu sama lain. Okay, hemah tinggi. Berhemah tinggi maksudnya dia mempunyai adab, bahasa yang sopan. Okay, berterima kasih maksudnya apa? Sentiasa bersyukur. Okey, ataupun orang yang telah bantu kita, kita ucapkan dengan kata terima kasih kerana membantu kita.
Okey, itu antara nilai-nilai kehidupan. Okey, bukan saja kita boleh kata dalam pendidikan moral, bahkan juga untuk murid yang tidak ambil pendidikan moral pun mereka tahu sepatutnya ada kesemua ini. Okey, sesemua nilai ini. Alright. So, let's go to the next. Alright. So, apakah kepentingan mempelajari moral? Moral tu penting. Moral tu apa contoh dia? Berlakuan baik, jujur, sebagainya. Itu nilai dia. Tapi apa kepentingan dia? Kenapa penting sangat benda-benda tu? Okey, pertama, kita lihat kat sini. Okey, yang pertama, apa dia? Menjadi insan berakhlak mulia. Bila you seorang yang bermoral, you sentiasa menjaga adab. You sentiasa menjaga kata-kata you, perkataan yang you cakap. You sentiasa menjaga kelakuan. Kita sentiasa menjaga kelakuan kita supaya tak melakukan sesuatu yang tak baik. Di situ dia boleh menjadikan kita seorang insan yang berakhlak mulia, yang dihormati oleh masyarakat. Okey, itu sebab pentingnya kita mempelajari moral. Itu sebab pentingnya kena ada dalam diri kita nilai-nilai yang kita sebut atas tadi. Okey. So itu yang pertama. Yang kedua. Okey, apa yang kedua ni? Mengamalkan integriti. Nampak? Kejujuran. Integriti ni maksudnya apa? Integriti ni ialah melaksanakan sesuatu tugas dengan penuh tertib dan jujur. Okey, bermaksud kat sini maruah diri kita ada, harga diri kita ada. Ini integriti ni. Integriti ni lebih kata senang macam MACC. Okey, ataupun Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Okey. So, Agensi Pencegah Rasuah Malaysia, okey. So, MACC ni dia adalah satu badan di Malaysia iaitu membanteras rasuah. Okey. So, bila kata MACC ni, mereka akan menjalankan soal selidik ke dan sebagainya, siasatan tanpa bias, tanpa pilih kasih. Maksudnya mereka sangat berintegriti bila menjalankan tugas. Bermaksud di sini apa? Kalau contoh dia dituduh, okey, ada satu seseorang itu dituduh memberi rasuah sebagainya dan didapati bersalah, dan pada masa sama orang tersebut ingin memberi sesuatu kepada pegawai SPRM, contoh sebagai timbang balas supaya tak dikenakan tindakan hukuman. Nampak apa MACC officer akan buat? Dia tolak. No, dia kata. Saya pegawai pencegah rasuah yang berintegriti. Nampak? Maksudnya menjalankan tugas dengan penuh amanah, jujur dan tertib. Okey, tiga ni. Itu yang dimaksudkan mengamalkan integriti. Bermaksud di sini kalau anda diberi apa saja tugas, contohnya kalau anda menjadi pengawas. Sebagai murid sekolah, pengawas apa Islam? Sebagai pengawas, kalau anda dikendaki membuat spot check, of course, semua beg anda akan buka. Anda tidak pilih kasih. Ada kawan kita, aku kawan beg engkau. Aku tak nak buka lah beg engkau. Itu bermaksud anda tidak berintegriti. So, boleh faham Okey, seterusnya ialah yang ketiga ini. Mempunyai nilai sejagat. Okey, sejagat ni maksudnya keseluruhan sekeliling kita. Nilai sejagat ni ialah bukan saja kita menghormati manusia sesama manusia, malah kita juga menghormati kehidupan yang lain. Contohnya seperti haiwan. Okey, dalam video sebelum ni Aida pernah terang. Okey, Aida terangkan pada anda kucing contohnya kan. Kita mesti sayangi kehidupan ciptaan Tuhan. Okey, pokok-pokok di sekeliling kita, alam sekitar kita kena jaga, kita kena hormat mereka. Kalau kita tak hormat alam sekitar kita, itu yang datang penyakit tu, COVID-19 tu. Okey, faham So, nilai sejagat kat sini ialah kita bukan saja menghormati sesama manusia, tetapi kita juga menghormati alam persekitaran kita. Alright? So, itu pentingnya kita mempelajari moral. Okey, yang keempat. Okey, apa yang keempat ni? Yang keempat, membentuk perpaduan. Okey, perpaduan ni macam mana pula ni? Perpaduan ni maksudnya ialah apabila kita seorang yang bertimbang rasa, kita seorang yang jujur, kita seorang yang amanah. Dalam
Dan kita hidup dalam masyarakat. Kita bukan hidup seorang-seorang ya. Kita bukan hidup seorang-seorang kat dunia ni. Kita hidup dalam kelompok manusia secara bermasyarakat. Kita ada sekeliling kita, rumah orang lain juga, dan perlu kita hormat mereka. Itulah konsep kejiranan. Bila kita seorang yang bermoral, kita mempelajari nilai-nilai moral dan kita menunjukkan, kita praktikkan nilai-nilai moral tersebut. Itu akan membentuk satu masyarakat yang sangat-sangat bersatu padu. Okey, itu yang dimaksudkan perpaduan. Contoh kat Malaysia, ada kata kita, saya dah pernah kata dalam video sebelum ni, kita hidup kat Malaysia ni adalah satu-satu negara yang paling banyak kaum dan etnik. Okey, mana ada negara lain yang lebih pada 3? Kita lebih dari 3 etnik. Okey, kita ada lebih daripada 3 kaum kat Malaysia ni. Dan kita harmoni. Kita tak ada gaduh, kita tak ada berperang, kita tak ada bom sana, bom sini, tembak sana, tembak tak ada. Kecuali yang jenayah lah, itu lain. Maksud saya ialah in term of race and racial, okay, kita sangat-sangat stable, bagus dan dapat pujian oleh dunia. Okay, so Malaysia itu yang dimaksudkan dengan membentuk perpaduan. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa Malaysia dipuji kerana harmoni penduduk-penduduk di Malaysia ni walaupun pelbagai kaum? Kerana kita mengamalkan nilai moral. Itu sebabnya. Dan yang kelima, okey. Sebab kelima pentingnya mempelajari moral ialah mengamalkan kesejahteraan sejagat. Ini maksudnya ialah kita amalkan. Okey, manusia ataupun bukan saja manusia-manusia yang hidup dia mengamalkan nilai-nilai moral dan dia seterusnya dia akan bukan saja dia mempraktikkan amalan moral itu sesama manusia, tetapi dia juga mempraktikkan amalan moral itu kepada environment. Sejagat sejagat ni you kena faham sejagat ni maksudnya bukan antara manusia dengan manusia, tetapi manusia juga dengan alam sekitar. Contohnya kucing, contohnya pokok, contohnya apa-apa kehidupan yang bernyawa. Objek juga you kena, itu juga diibaratkan seperti persekitaran lah. Contoh meja. Boleh ke kita tenang-tenang meja? Tak logik lah. Kat situ tak kelakar lah kan. Okey, itu tak kelakar namanya. Okey, murid yang tenang-tenang meja tu tak kelakar. Okey, itu nak kena lempang rasanya. Patutnya lah. Okey, sebagai jujur lah. Jujur memang kena lempang patutnya. Okey, so orang kena, murid yang berkelakuan baik, dia akan mengamalkan nilai-nilai murni dalam moral. Bukan saja antara dia dengan cik guru, dia dengan ibu bapa, dia dengan masyarakat, malah diri dia dengan kehidupan lain. Kucing, anjing, arnab, sebagainya. Bukan itu saja, malah dengan objek-objek yang dibina di sekitar dia, di sekeliling dia. Kerusi, meja, lampu dan sebagainya. Okey, orang yang tak bermoral, contoh dia ambil kerusi tu, dia campak-campaknya kerusi tu. Kursi tu elok, boleh digunakan untuk duduk, dia tak ada kerja, dia pergi ambil kursi campak sebab dia rasa seronok. Itu orang tak bermoral. Okey, itu dia tak ada nilai moral dalam diri dia. Okey, so guys, anda mesti adalah insan yang bermoral. Itu sebab kita pelajari moral. Okey, so let's look at the next topic. Alright, ni gaya, cara hidup bermoral meliputi aspek fizikal, mental, social. Okey. Untuk gaya cara hidup orang bermoral, dia akan lihat pada 3 perkara. Pertama, kita akan lihat pada aspek fizikal, mental dan social. Seperti mengambil makanan seimbang dan berkhasiat, menjaga kesihatan diri dan melibatkan diri dalam aktiviti yang sihat. Okey. So ini adalah dia punya definisi. Okey, dia punya definition untuk gaya hidup orang bermoral. Kalau orang tak bermoral macam mana? Gaya hidup orang tidak bermoral ialah dia membuat sesuatu yang di luar batasan norma ataupun sesuatu yang tidak bagus, dia tidak jaga kesihatan diri dia dan dia terlibat dalam aktiviti yang tidak sihat. Ambil makanan pun yang tidak balance. Hari-hari makan fast food. Mana boleh? Salah ke makan fast food? No.
Nak makan fast food boleh, tak salah pun. Tapi jangan berlebihan. Okey, boleh makan, tapi jangan berlebihan. Bila berlebihan itu yang menyebabkan kita jadi something yang tak basiat lah. Badan kita tak dapat consume, okey, tak dapat consume energi ataupun nutrien yang sepatutnya. Dia lebih banyak consume pada lemak, fat. Itu sebab makan apa tu panggil apa? Fast food tu. Okey, tak salah nak makan, boleh, tak ada masalah pun. Tapi jangan berlebihan. Okay, kita kena makan benda yang berkhasiat. Especially macam anda form 1 ni. Anda form 1 baru, muda lagi, baru 13 tahun. So, it's a long journey lagi. Kalau daripada sekarang, kita kena jaga pemakanan kita. Supaya in the future, kita tak sakit. Itu sebenarnya. Okay. Alright. Now, kita cuba lihat kat sini ialah, okay, apa gaya hidup orang bermoral dan apakah gaya hidup orang tidak bermoral. Nampak kat sini, I buat perbandingan. Orang bermoral, orang yang hidup bermoral, pertama apa ni? Beradab. Beradab, cakap sopan, cakap baik, cakap perkataan-perkataan semua yang indah saja. Okey, dia tak ada mencarut, dia tidak menjerit, dia tidak kata panggil hoi, tak ada semua. Orang bagus. Okey? Suka membantu. Suka membantu, nampak? Nampak rakan kita dalam keadaan tidak sihat, bantu dia. Dia naik wheelchair, tolakkan wheelchair dia. Angkat beg yang berat, kita tolong angkatkan. Nampak dia dalam keadaan susah. Contohnya, duit tertinggal, kita hulurkan duit kita untuk belikan makanan dia. Okey? Nanti, maksudnya bukan kita bagi percuma. Boleh kalau nak bagi, itu maksudnya sedekah ataupun derma. Tapi kalau kita, niat kita untuk membantu, mungkin nak meminjamkan duit, nanti dia akan bayar balik. Kita boleh kata macam tu. Kita pinjamkan dahulu duit kita untuk dia beli makanan pada hari itu. Okey. Bijak menangani stres. Nampak? Mental mental. Mental kita ni bukan hari-hari gembira saja. Ada hari kita sedih, ada hari kita gembira, ada hari kita tak tahu nak fikir, tak tahu nak rasa apa. Betul? So maksudnya kalau berlakulah satu situasi yang mana anda sangat marah, anda baru saja bergaduh, dia akan menyebabkan satu perasaan tekanan jiwa, iaitu stres akan masuk dalam diri kita, akan masuk dalam fikiran kita, akan masuk dalam hati kita. Fikir, geramnya aku, macam tu. Marah sangat. You marah sangat tentang untuk satu perkara tu. You marah tak kisahlah pada siapa pun. Sama ada pada orang ke, atau pada objek ke, atau sebagainya. You sangat marah. Tapi bila orang yang memilih hidup cara bermoral, dia akan tahu, yes, dia marah. Tapi dia tahu apa yang dia kena buat untuk mengurangkan kemarahan itu. Untuk menghilangkan stres tersebut. Untuk membiarkan diri dia dalam keadaan gembira semula. Macam mana? Dia kena bijak. Bijak menangani stres. Apa contoh dia? Contoh senang je. You sedang marah, you marah sangat. Apa yang nak buat? Marahnya, geramnya. Cara paling mudah, duduk. Duduk, senyap. InsyaAllah, God will akan reduce kemarahan anda. Marah lagi, tak ada masalah. Duduk, ambil air, minum. Ambil air putih lah, okay? Air masak, okay? Plain water. Kalau ada air coke ke, air coke tak boleh lah, okay? Itu fast food punya air. Air yang tak bergula lah, okay? Maksud air yang sihat lah, okay? Tapi lebih baik air plain water lah. Ambil plain water, minum. Okay? Boleh dikatakan you punya marah akan daripada 100% maybe reduce to 50 or 40 or 30%. Sebab you dah lakukan sesuatu yang lain. You tak nak fikir benda marah you buat benda yang lain. Maksudnya, you marah. Duduk aja. Maksudnya, you buat benda lain. Maksudnya, you cuba hilang. You cuba lupakan benda yang you sedang buat. Yang sedang marah, you buat benda yang lain supaya dapat mengurangkan stres. Itu namanya orang yang bijak. Berintegriti. Nampak? Gaya hidup orang bermoral, dia mesti berintegriti dalam hidup dia. Dia sentiasa jujur dan amanah bila melakukan sesuatu ataupun tugasan yang diberi kepada dia. Contohnya macam saya kata tadi, kalau anda seorang pengawas, anda kena jujur kepada diri anda, kepada sekolah, kepada guru, kepada ibu bapa anda dan kepada masyarakat. Okey?
Jangan pilih kasih bila nak buat spot check. Ingat? Ingat sebab ini adalah perkara yang normal. Perkara yang sangat-sangat biasa dilakukan oleh murid. Okey, murid-murid yang memilih gaya hidup tidak bermoral. Pilih kasih. Oh, kawan dah beritahu, aku bawa something hari ni. Jangan selongkap beg aku. Aku bawa phone ke sekolah. Anda seorang bermoral, anda mesti seorang berintegriti. Bila anda seorang berintegriti, anda mesti tahulah apa nak buat kan? Okey. Alright, next. Bersikap jujur. Bersikap jujur ni maksudnya apa? Macam tadi lah, berintegriti juga. Seperti berintegriti. Bersikap jujur maksudnya amanah. Okey, you membuat sesuatu dengan jujur. Okey, you tidak tipu orang, you tidak menipu seseorang, you tidak membuat, you tidak berbohong, tidak menipu seseorang untuk kepentingan diri. Bersikap jujur ni maksudnya apa tau? Bersikap jujur ni ialah kalau you buat sesuatu bukan untuk kepentingan diri you, tapi untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, kalau kita jujur, jujur dalam sesuatu perkara, bermaksud di situ ialah kita menjaga kepentingan semua orang. Tapi kalau kita bersikap tidak jujur, bermaksud kita menjaga kepentingan diri kita saja. Kita nak benefit pada diri kita, tapi kita merosakkan orang lain. Itulah dia. So, sebagai murid yang mengambil pendidikan moral, sebagai murid yang belajar pendidikan moral, dan murid yang bukan saja murid pendidikan moral, semua murid. Okey, baik murid Islam dan bukan Islam. Okey, semua murid di Malaysia wajib bersikap jujur. Ya, jujur je. Apa-apa yang berlaku, jujur. Berterus terang. Tak ada masalah. Maybe masa ni kalau berterus terang menyebabkan anda rasa sakit. Tapi in the long future, in the long run after that, anda akan rasa sangat lega kerana anda bersikap jujur. Itu kebaikan dia. Okey, kemanisan dia. Anda mungkin tak rasa lagi, tapi bila sekarang nanti, bila anda buat perkara seperti yang saya kata bersikap jujur ini, anda akan dapat rasa betapa indahnya, betapa seronoknya bila bersikap jujur. Okey? Dan yang terakhir kat sini ialah menepati masa. Menepati masa ni yang susah sikit nak cakap ni. Okey? Senang kata ginilah. Menepati masa ni ialah punctual lah, punctual. You lah janji dengan orang nak berjumpa ke, nak pergi sekolah ke. Sekolah kata 7 suku mesti dah ada kan kat sekolah. Ataupun paling lewat 7.20. Sebab 7.20 kita dah start perhimpunan So 7 suku you mesti dah sampai lah at least kat sekolah. Sebab 5 minutes like different tu supaya you nak jalan kaki lah, you nak pergi ke dewan dan nak beratur lah, sebagainya, whatever. Okay. So by 7.20 lah, by 7.20 you sepatutnya dah ada dalam sekolah dan telah siap sedia beratur untuk perhimpunan. Bagi murid atau murid yang kurang pendidikan moral dalam diri dia, dia tidak dapat menepati masa ni. Maksudnya apa? Sampai pun pukul 8 pagi. Macam mana tu? Kalau anda lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah, tak ada masalah. Tapi kalau sebab saya terbangun lambat cikgu, saya ini, saya itu, not lah. Kalau anda sebab anda tak apa sihat ataupun anda disebabkan kerusakan kenderaan, tak ada masalah. Guru dia manusia. Okey, guru ni manusia. Okey. Cikgu dia boleh berfikiran. Dia boleh berfikir logik. Kalau anda sakit, tak ada masalah. Cakap je, terus terang. Tapi kalau anda kata saya bangun lambat, itu salah diri sendiri. Anda tahu anda sekolah esoknya, kenapa anda tidur pukul 3-4 pagi? Tidurlah pukul 10, pukul 11. Normal. Be a normal student. Okay, be a normal, behave like a normal student. Itu sebenarnya saya nak cakap. Okay, so itu yang dikatakan menepati masa. Punctual. Okay, cara hidup tidak bermoral. Banyak sebenarnya cara hidup tak bermoral ni banyak, tapi ini antara senarai-senarai yang saya tuliskan. Mencuri. Tak bagus mencuri ni. Mungkin hari ni anda curi, esok lusa masuk dalam penjara. Gangsterism. Gangsterism ni adalah satu badan yang mana ahli-ahli dalam kumpulan itu
Kerja dia ialah memukul orang, merompak orang dan sebagainya. Itu dinamakan kongsi gelap, okey? Ataupun gangsterism. So, murid-murid jangan dekati gangsterism ini. Okey? Anda dilarang sama sekali. Jangan cuba-cuba untuk menganggotai gangsterism ini. Okey? Senang je. Kalau anda ditangkap, penjara 10 tahun. Okey? Rotan. Apa? Nak buat apa kan? Nak buat apa anda join benda ni? Tak payah. Okey, baik anda belajar, berjaya hidup, dapat gaji yang baik, selamat hidup anda, bersyukur pada Tuhan, selamat hidup semua. Okey, lagi bagus. Tak payah susah-susah nak pergi gangster, pergi pukul orang, buat apa? Okey, menyakitkan diri. Menipu. Okey, menipu ini ialah satu tabiat yang tidak jujur. Okey, seperti saya tadi bersikap jujur kan, lawan dia seperti menipu lah. Menipu ni maksudnya ialah menjaga kepentingan diri. Kenapa kita tipu? Itu soalannya. Kenapa anda tipu? Kenapa saya tipu? Kenapa kita tipu dalam sesuatu perkara? Sebab apa? Sebab kita nak jaga kepentingan kita. Supaya kita tak rasa disalahkan dan orang lain yang akan disalahkan. Itu dia. Itu sebab kita menipu. So, adakah itu perkara yang baik? No. Itu tak bagus. Itu menyebabkan keruntuhan akhlak, menyebabkan keruntuhan nilai moral di dalam masyarakat. Jadi anda, saya dan semua orang, kita tidak boleh menipu. Bila kita tipu, kita menyebabkan orang lain menderita. Jadi, kita bersikap jujur. Kita salah, tak apa. Saya berterus terang, cikgu, saya yang conteng dinding tu. Saya minta maaf, cikgu. Dah, anda akan nampak benda ni. Anda akan nampak manisnya berterus terang itu. Walaupun anda dihukum, tapi anda akan bersyukur kerana anda dihukum atas kesalahan anda sendiri. Okey? Dan anda akan otomatik menjadi lebih baik daripada yang anda sebelum itu. Okey? Tapi kalau kita terus-menerus menipu, kita semakin lama makin teruk dan kita semakin jauh daripada jalan kebenaran. Okay, so guys berhati-hati. Membuli, membuli ni memang ragging lah, okay, bahasa Inggeris ini panggil ragging dan sebagainya. So membuli ni sangat-sangat ditegah dalam sekolah. Okay, bukan saya sekolah, di luar sekolah juga. Okay, tapi kalau dalam sekolah kita ada undang-undang dan peraturan-peraturan yang bagi murid-murid yang membuli ini. Okay, anda boleh dibom sekolah, anda juga boleh di-merit dan sebagainya. Okey, jangan membuli ni, jangan menggunakan kekerasan ke atas seseorang. Okey. Membazir. Orang yang tidak bermoral sentiasa membazir dari segi duit, membazir dari segi tenaga, membazirkan penggunaan seperti kemudahan, penggunaan kemudahan sepertinya air. Yalah. Buka air je tapi biarkan. Air dah penuh je. Dalam tangki kan, contohlah air yang dalam besin, anda isi air saja nak biar penuh, dah penuh, dah dengar dah air tu penuh, biarkan dia. Sejam lepas baru ditutup. Membazir. Memang tak ada moral pun. Okey, tak guna kita baik hati semua tapi kita membazir. Ada satu nilai yang tak maksudnya kita daripada 10 nilai, kita ada 9 nilai bagus tapi ada satu nilai yang kurang baik. Maksudnya kita belum cukup moral dalam diri kita. Kita kena pastikan diri kita penuh dengan moral. Tak boleh ada satu pun yang cacat. Okey. Dan yang terakhir ialah melepak. Melepak ni memang murid-murid sekarang memang bukan orang saja murid tapi malah orang dewasa juga suka buat. Nanti bersyukurlah sekarang ni COVID-19 ni juga mengajar kita supaya janganlah melepak lagi. Okey. Kita tengok sekarang COVID-19, dia telah mengajar kita new normal. Okey, gaya hidup baharu. Okey, social distance. Penjarakan sosial. Okey, jarak antara kita dengan saya dengan anda lepas ni, kalau saya dah mula sekolah nanti, kita dah mula sekolah, jarak saya dengan murid 1 meter sekurang-kurangnya. Tak boleh dekat. Okey. So, lepas ni kalau nak bersalam dengan guru, bersalam seperti ini. Salam gaya ini juga dianggap seperti menghormati lah, okay? Gaya salam yang untuk kita punya bencana sekarang ni, okay? Lepas ni bila dah COVID-19 tak ada, baru kita boleh salam secara touch hand, okay?
So dengan disebabkan melepak ini, okey, sekarang kalau anda lihat mana ada kedai-kedai orang melepak dah, tak ada. Semua orang dah duduk rumah, jaga keluarga masing-masing, okey, risaukan penularan wabak penyakit sekarang ni, okey. Jadi melepak ni juga antara gaya hidup orang tidak bermoral, memang perlu dielakkan. Okey, sangat-sangat perlu dielakkan. Melepak ni apa benefit yang you dapat? Melepak ni okey, you borak-borak, you boleh ke kalau I nak borak-borak dengan kawan, nak berbual? Boleh, tak ada masalah. Boleh je, okey. You nak berbual dengan kawan, you buatlah sejam dah, sejam balik lah. You nak melepak sampai 5-6 jam, buat apa sampai pagi? Okay, you jumpa kawan you pukul 9, contohlah. Okay, contoh. Okay, ni yang macam hari Minggu kan. Okay, kawan datang rumah sampai pukul 9 malam contoh. Dan pukul 10 dah habis borak, baliklah kan. Ataupun kalau you nak sambung borak, you tidurlah rumah kawan you tu. Okay, so maksudnya you nak berborak-borak tapi you mesti ada limit. You nak berbual, nak apa semua, tapi mesti ada limit. You mesti ada limit dalam diri you. Okay, you nak bual-bual dengan kawan you nak chatting dengan dia sampai daripada 9 sampai 10, then you stop. Oh, limit I sampai pukul 10 je. Then, okay guys, I nak balik, I nak buat kerja ke, apa ke, nak tidur dan sebagainya. Dah? So, elakkan daripada melepak ni. Melepak ni buang masa sebenarnya. Okay, dia tak ada menghasilkan apa-apa yang, what we call that, apa-apa benefit pun, advantage pada diri anda sebenarnya. Yang anda dapat apa? Seronok berborak saja. Borak mulut je. Tak ada pun. You borak-borak, dapat A, MX. Tak ada? MX pula. MX, you borak-borak, you tak dapat pun. Borak-borak, tak ada pun. Hasil borak itu menghasilkan A dalam pendidikan moral. Unless you borak-borak untuk pendidikan anak. You borak-borak untuk buat projek pendidikan, subjek sekolah. Tak ada masalah. Ibu bapa pasti akan sokong anda. Oh, borak untuk ni tengah berbual untuk cara nak buat matematik tambahan, maths. Okey, boleh. Tak ada masalah. Tapi ada limit jugalah. Okey, mesti jaga waktu tidur. Okey. So, tapi kalau melepak, borak-borak benda kosong yang ping-tong, tak ada apa-apa info, tak ada apa-apa ilmu, no point. Buang masa. Okay guys. So hopefully anda faham maksud saya. Alright. Now, dah habis. Yang terakhir untuk unit 3 ni, gaya hidup bermoral ni. So, kat sini kita ada satu situasi remaja menunggang motosikal ditahan polis. Okey, ini situasi kita. Alright. So, apakah yang menyebabkan remaja itu menunggang motor dan apakah akibat dia apabila ditahan oleh polis? Nampak situasi di sini. Situasi dia, remaja menunggang motosikal ditahan polis. Apa sebab dia tunggang motor tu? Apa sebab dia ditahan polis? Itu sebenarnya. Dia tunggang motor dan ditahan. Apa sebab dia? Pertama, apa sebab dia? Seronok, bawa laju-laju. Okey, bawa laju motor. Ni sebab dia. Sebab apa ditahan? Seronok sangat, menjerit-jerit, bawa laju-laju. Nombor 2 apa? Tidak menghormati undang-undang, tak pakai helmet. Tidak menghormati undang-undang JPJ, undang-undang jalan raya. Menyebabkan anda ditahan oleh polis. Apa lagi? Yang ketiga, tiada lesen. Bawah umur kot remaja, mana boleh ambil lesen? Lesen syarat dia apa dia? 16 tahun ke atas. Form 1 boleh bawa motor? Mana boleh? Okay, logik lah guys. Be logic. Okay, logik. Okay, orang yang bawa motor berumur 10 tahun, 11 tahun memang tak ada lesen lah. Form 1, Form 2, Form 3 mana lesen? Form 4 boleh lah. Form 4 ada syarat dia lah. Disyaratkan. Form 4 ada syarat-syarat tambahan dia. Okay, Form 4 ke Form 5 ke atas. Okay, tiada lesen. Okay, so bawah umur lah kat sini. Ni dikategorikan sebagai bawah umur. Okay, remaja. So, memang katakan lah. Okay, apa akibat dia? Apa kesan dia apabila anda ditahan oleh polis?
dan melakukan kesalahan. Banyak guys, banyak. Okey. Apa contoh pertama? Contoh pertama apa? Masuk penjara. Masuk penjara ni, oh guys. Okey, bila you masuk penjara, dia masa depan kita tu gelap lah. Okey, masa depan kita tu gelap. So itu anda kena faham. Yang kedua, apakah akibat dia bila kita ditahan polis? Okey, memalukan keluarga. Memalukan keluarga kita. Keluarga kita, jaga kita elok, ibu bapa kita, orang yang baik-baik, jaga anak kita, jaga kita elok-elok. Tapi kita langgar peraturan. Kita pergi bawa motor laju-laju. Aksiden lagi. Terlanggar orang yang lalu lintas. Dia menyebabkan apa? Dalam masuk penjara, memalukan keluarga. Okay. Nampak tak? Bila kita lakukan sesuatu yang tak baik, yang kurang baik, dia bukan benefit pun. Tak ada benefit. Tak ada kebaikan langsung. Dia menyebabkan huru-hara semua orang. Bukan diri kita je tahu. Jadi kita bila kita buat kesalahan, bukan diri kita saja yang kena. Orang lain pun akan kena. You bawa motor, buat laju, you bawa motor sampai aksiden. Bukan saja you yang sakit. Ibu bapa juga sakit, kawan-kawan juga sakit. Sebab orang akan tanya, kenapa kawan kau macam tu? Kenapa anak you macam ni? Nampak? Fikir you kena fikir secara logik. Dan apa akibat ketiga? Okey, masuk penjara dah, memalukan keluarga dah, dibuang kerja. Contoh. Remaja yang berumur contoh macam remaja ni maksudnya ialah yang berumur bawah 30 lah, bawah 25 lah. Okay, kita kategorikan sebagai remaja lah. Okey. So dalam 20 tahun kan, 21 tahun remaja. Okey. So dibuang kerja dah, masa tu dah kerja, dibuang kerja lah. Dia dah masuk penjara. Siapa nak ambil you sebagai pekerja lagi? Orang takut. Okey. So apa akibat dia? Masuk penjara. Dibuang kerja. Maksudnya apabila dibuang kerja, ekonomi keluarga ataupun ekonomi diri jatuh. Ekonomi diri maksudnya pendapatan anda sudah tiada, pendapatan untuk bantu keluarga pun dah tiada. Sebab apa? Keseronokan anda membawa motor laju dan kena tahan. Kita kena seimbang. Apa-apa kita buat kena check and balance. Hari ini I rasa nak study maths. Apa kebaikannya? Nanti mungkin boleh jawab soalan dengan baik. Hari ini I fikir nak bawa motor laju-laju. Apa kebaikan dia? Tak ada. Kebaikannya ialah kena tahan polis. Itu je. Maksudnya apa? Memang tak baik lah. Kena tahan polis, masuk penjara, kena saman dan sebagainya dan memalukan semua orang. Okay guys? So hopefully, I think that's all right. Okay, itu saja untuk hari ini. So hopefully you guys can understand what we learn today. Okay, hari ini. So inilah dia unit 3 bagi bidang pertama. Okay, unit 3 ni adalah unit terakhir bagi bidang pertama pendidikan moral tingkatan 1. Okay, so seperti biasa sebelum saya akhiri kita punya kelas ini, okay, jika anda ada sebarang persoalan, anda boleh tinggalkan soalan-soalan anda di bahagian komen di bawah. Okey, dan jika anda rasa video ini membantu anda, sila sharekan video ini kepada rakan-rakan anda yang mengambil mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 1 juga ya. Okey guys, so anda juga boleh subscribe pada channel saya untuk mata pelajaran pendidikan moral yang akan datang. Okey guys, itu saja pada hari ini. Saya akan berjumpa anda pada video akan datang. Okey guys, bye guys.